Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan membentangkan sebuah subtopik daripada bab 3. Faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pengenalan. Tahukah anda, keadaan persekitaran dunia yang pelbagai telah menyebabkan wujudnya variasi atau kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Terdapat 4 faktor persekitaran fizikal yang memainkan peranan dalam hal ini. Faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang pertama, faktor iklim. Ia adalah kombinasi elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara, keadaan awan serta cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Yang kedua, faktor tanah. Tanah merujuk kepada lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Yang ketiga, faktor saliran. Saliran merujuk pada ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Dan yang keempat, faktor bentuk muka bumi. Kepelbagaian ciri dan ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Berikut adalah contoh 4 tempat di dunia yang membuktikan faktor-faktor persekitaran fizikal mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang pertama, faktor iklim gurun panas, contohnya di Namibia. Yang kedua, faktor tanah aerosols, contohnya di Gurun Gobi iaitu barat laut China dan selatan Mongolia. Yang ketiga, faktor sungai, contohnya di Belgium. Dan yang keempat, faktor tanah tinggi, contohnya di Ladakh, India. Contoh pertama, iklim gurun panas, Namibia. Salah satu gurun tertua di dunia. Beberapa kawasan di gurun ini merupakan kawasan paling kering di atas planet, menerima 2 mm yang bersamaan dengan 0.079 inci air hujan dalam setahun. Kawasan yang lembap pula menerima 200 mm yang bersamaan 7.9 inci hujan dalam setahun. Memiliki bukit pasir tertinggi di dunia. Tingginya lebih daripada 390 meter dan dapat dilihat dari ruang angkasa. Terdapat tanaman fosil Welwitschia mirabilis yang boleh hidup hingga 2000 tahun lamanya. Terdapat gajah gurun yang dipanggil Damaraland. Gajah-gajah ini beradaptasi dengan iklim gurun. Tubuhnya agak kecil, kakinya lebih panjang dan tapak kakinya lebih besar. Contoh kedua, tanah aerosols, Gurun Gobi. Ia terletak di sempadan 2 buah negara, iaitu China dan Mongolia. Gobi adalah perkataan Mongolia, maksudnya tempat yang tiada air. Ia gurun terbesar di Asia dan gurun kelima terbesar di dunia dengan keluasan 1.2 juta kilometer persegi. Terbentuk oleh banjaran Himalaya yang menghalang awan pembawa hujan daripada melanda Gobi. Tempat penemuan fosil mamalia purba, telur dinosaur dan artifak manusia prasejarah. Suhu musim sejuknya boleh jatuh di bawah paras beku iaitu -45 darjah Celsius. Suhu musim panasnya mencecah 45 darjah Celsius. Permukaannya berbatu, tiada berpasir seperti gurun lain. Contoh ketiga, sungai, Belgium. Beriklim musim sejuk ringan dan musim panas yang sejuk. Sering hujan, lembap dan mendung. Terkenal dengan sungai-sungai yang besar dan panjang. Sungai Meuse River ialah sungai terpanjang, menganjur sejauh 575 batu. Sungai Selcht pula kedua terpanjang, iaitu sejauh 220 batu. Sungai ketiga terpanjang ialah Sungai Oise River, menjangkau 212 batu. Sungai yang bertepan 2 ancaman pencemaran. Pertama, populasi penduduk yang tinggi yang tinggal di sepanjang sungai.
Ancaman kedua, pembangunan industri kilang yang pesat. Namun, kerajaan Belgium berjaya kawal dan kurangkan pencemaran air sungai. Contoh keempat, tanah tinggi, Ladakh. Terletak di timur Jammu dan Kashmir di India, salah satu tempat tinggal tertinggi di muka bumi. Berada pada ketinggian 11,400 kaki. Dipanggil Tibet Kecil kerana pengaruh kebudayaan Tibet. Berpadang pasir luas, ia dihimpit gunung-gunung batu yang gelap. Sebuah negeri yang seakan-akan bumi dan langit bertemu menurut Lady Henrietta Merrick di dalam bukunya In the World's Attic, yang diterjemahkan sebagai Di Atap Langit Dunia. Antara faunanya adalah baral atau blue sheep, sejenis kambing gunung. Antara floranya, sea buckthorn, sejenis beri kuning oren, sumber ubat tradisional. Setelah mendalami kesemua fakta tadi, berikut adalah kesimpulan yang dapat kita pelajari. Terbuktilah bahawa keempat-empat faktor persekitaran fizikal, iaitu faktor iklim, faktor tanah, faktor saliran dan faktor bentuk muka bumi saling berkait dalam mempengaruhi kepelbagaian dan variasi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di sesuatu tempat atau kawasan. Saya berharap agar kupasan ini memberi manfaat kepada anda semua. Dengan itu, sekian terima kasih.